Assalamualaikum dan selamat pagi. Bersama lagi dengan Cikgu Sabah dalam slot kelas Bahasa Melayu tahun 2. Pada hari ini kita akan meneruskan sesi pembelajaran kita dengan tema 3 iaitu kebersihan dan kesihatan unit 8 jadikan amalan. Kemahiran yang akan kita pelajari pada hari ini ialah kemahiran menulis dengan DSKP 3.2.2 iaitu membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan dalam kurungan Roman 1 bertumpu. Tajuk petikan yang akan kita pelajari pada hari ini ialah minumlah air untuk cergas dan cerdas. Petikan tersebut terdapat pada muka surat 51 buku teks Bahasa Melayu Jilid 1 kamu. Objektif pelajaran. Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran ini, murid-murid dapat membina dan menulis jawapan pemahaman. Manakala kriteria kejayaan pula, murid-murid dikategorikan berjaya jika kamu dapat membina dan menulis sekurang-kurangnya 3 daripada 5 jawapan pemahaman dengan betul dan tepat. Baik, sekarang kita akan beralih kepada buku teks Bahasa Melayu Jilid 1 kamu. Sila buka halaman 51. Dalam halaman ini tertera petikan yang bertajuk Minumlah air untuk cergas dan cerdas. Kamu akan mempelajari kemahiran menulis, iaitu kamu akan melakukan aktiviti membina dan menulis jawapan pemahaman bersama-sama dengan cikgu. Kita akan baca petikan ini bersama-sama. Minumlah air untuk cergas dan cerdas. Air ialah komponen utama di dalam badan manusia. Kita digalakkan untuk minum air kosong. Jumlah air yang diminum bergantung pada keadaan cuaca dan tahap fizikal seseorang. Kanak-kanak dan remaja yang berusia antara 4 hingga 18 tahun digalakkan untuk minum 6 hingga 8 gelas air sehari. Kita perlu minum air dengan kerapnya walaupun tidak berasa dahaga. Kanak-kanak yang kekurangan air akan lesu dan mengantuk. Keadaan ini akan mengganggu tumpuan mereka di dalam kelas. Oleh itu, minumlah air secukupnya supaya badan cergas dan otak cerdas. Baik, dalam petikan ini terdapat 3 perenggan. Dalam setiap perenggan mengandungi maklumat atau info yang berguna tentang air. Contohnya, dalam perenggan yang pertama, kamu diberikan maklumat iaitu air merupakan komponen utama dalam tubuh badan manusia. Jadi, kamu atau kita digalakkan untuk minum air kosong. Jumlah air dalam perenggan yang kedua, jumlah pengambilan air berbeza-beza di antara seseorang dengan seseorang yang lain. Dan jumlah pengambilan air juga bergantung kepada cuaca. Jika cuaca panas, kamu perlu minum air dalam kuantiti yang banyak.
Jika kamu banyak melakukan aktiviti lasak atau aktiviti fizikal, kamu akan mengeluarkan air dari tubuh badan kamu dengan banyak melalui aktiviti perpeluhan. Jadi, air yang keluar dari tubuh badan kamu perlulah kamu gantikan dengan segera dengan cara meminum semula air dalam kuantiti yang banyak. Dalam perenggan ketiga juga, kamu atau kita perlu minum air dengan kerap supaya badan kita sentiasa cergas dan otak kita sentiasa cerdas. Walaupun kita tidak berasa dahaga, tetapi minum air ini perlu kita lakukan untuk mengelakkan diri kita dari kelesuan dan rasa mengantuk, terutamanya kepada murid-murid yang sedang belajar di dalam kelas. Kekurangan air dalam tubuh badan akan menyebabkan murid-murid tidak boleh fokus terhadap pelajaran. Mungkin kamu akan berasa lesu, mengantuk, seterusnya tertidur di dalam kelas. Jadi, walaupun kamu tidak berasa dahaga, kamu perlu kerap minum untuk kecerdasan otak dan kecergasan tubuh badan kamu. Baik, inilah apa yang dimaksudkan dengan atau diceritakan oleh petikan ini. Seterusnya kita akan menyemak soalan pemahaman yang terdapat pada bahagian bawah petikan ini. Mari kita semak slide cikgu yang seterusnya. Baik, kita akan cuba menjawab soalan berdasarkan kepada petikan yang telah kita baca tadi. Soalan yang pertama berbunyi, mengapakah kita digalakkan untuk minum air kosong? Mengapa kita digalakkan untuk minum air? Jadi apa yang dikehendaki oleh maklumat ini merupakan pertanyaan tentang kenapa perlu minum air kosong. Jadi jawapan untuk petikan ini ada cikgu tuliskan di bawah ini. Apabila kamu hendak menjawab soalan ini, perkara pertama yang perlu kamu beri penekanan adalah terhadap kehendak soalan. Baik, kehendak soalan ini ialah mengapa kita digalakkan minum air kosong. Untuk menjawab soalan, kamu perlu mengulang semula frasa yang terdapat selepas kata tanya mengapa ataupun selepas partikel kah. Frasa yang terdapat selepas partikel kah itu iaitu kita digalakkan untuk minum air kosong. Ya, kamu perlu salin semula frasa ini kerana soalan ini adalah soalan bertumpu yang memerlukan jawapan yang khusus berdasarkan kepada petikan. Baik, ulang semula, kita digalakkan untuk minum air kosong kerana apa? Jadi, kamu boleh temui jawapan ini dalam perenggan yang pertama dalam petikan tadi, iaitu kerana air ialah komponen utama dalam badan manusia. Itu adalah jawapan bagi soalan yang pertama. Mari kita semak soalan yang kedua pula. Bagaimanakah faktor usia mempengaruhi jumlah air yang diminum?
Sama seperti tadi, apabila kamu hendak menjawab soalan pemahaman ini, kamu haruslah menyalin semula frasa selepas partikel kah. Pengulangan perlu dibuat, iaitu faktor usia mempengaruhi kandungan air yang diminum. Cikgu rasa kamu boleh nampak bagaimana cikgu menyalin semula frasa selepas partikel lah. Kemudian kamu tuliskanlah sebab musabab. Bagaimana faktor usia mempengaruhi jumlah air yang kita minum. Maksudnya, faktor usia mempengaruhi jumlah air yang diminum kerana kanak-kanak dan remaja perlu minum air dalam kuantiti yang banyak berbanding dengan orang dewasa. Kenapa kanak-kanak dan remaja perlu minum air yang banyak? Kerana mereka melakukan banyak aktiviti fizikal yang mengeluarkan tenaga yang banyak yang menyebabkan berlakunya perpeluhan yang banyak sehingga air dalam tubuh badan keluar dengan banyak dan perlu diganti semula dalam kuantiti yang banyak pula. Baik, selain daripada itu, faktor cuaca juga mempengaruhi pengambilan air. Tapi untuk soalan yang kedua ini, soalan hanya meminta kamu menceritakan bagaimana faktor usia. Sesuai dengan soalan kamu, kupasan kamu mesti berfokus hanya terhadap faktor usia. Baik, kita lanjutkan dengan soalan yang ketiga. Mengapakah kita perlu minum air walaupun tidak berasa dahaga? Mengapa perlu minum air sedangkan kita tidak berasa dahaga? Jadi, jawapan untuk soalan ini boleh kamu temui dalam petikan. Dan jawapan yang cikgu temui ialah kita perlu minum air walaupun tidak berasa dahaga untuk mengelakkan kelesuan dan mengantuk. Kalau kamu perhatikan, cikgu telah pun mengulang frasa kita perlu minum air walaupun tidak berasa dahaga. Cikgu warnakan dengan tulisan yang bercetak dengan warna merah. Kemudian cikgu sambungkan dengan jawapan yang cikgu perolehi dari perenggan yang kedua dalam petikan tadi. Kalau cikgu tak silap, perenggan ketiga bukan kedua. Kita perlu minum air yang banyak walaupun tidak berasa dahaga untuk mengelakkan kelesuan dan mengantuk lah Tapi untuk menjawab, sekali lagi cikgu ingatkan, kamu perlu mengulang frasa selepas partikel kah ataupun selepas kata tanya, iaitu mengapakah. Okey, kamu salin frasa selepas kata tanya ini sehingga ke akhir soalan, kemudian kamu tambah dengan jawapan yang kamu perolehi dari petikan tadi. Cikgu harap jelas dan mari kita semak soalan yang terakhir. Bagaimanakah cara meningkatkan tumpuan murid ketika berada di dalam kelas? Bagaimanakah caranya? Jadi, untuk mengetahui cara ini, untuk mengetahui cara meningkatkan tumpuan murid ketika berada di dalam kelas,
kamu semak semula petikan, kamu akan temui alasan yang munasabah yang menjawab kepada soalan yang keempat. Tapi sebelum itu, cikgu nak ingatkan bahawa untuk mendapatkan jawapan yang lengkap bagi soalan bertumpu ini, seperti biasa, kamu perlu menyalin semula frasa cara meningkatkan tumpuan murid ketika berada di dalam kelas. Salin semula, kemudian tambah jawapan tersebut dengan alasan yang munasabah yang kamu perolehi dalam petikan tadi. Baik, seterusnya tugasan kamu. Tugasan kamu terdapat pada halaman 61 buku aktiviti jilid 1 kamu. Dalam halaman 60 pula, kamu diberi petikan yang bertajuk kepentingan sarapan. Kamu dikehendaki membaca petikan ini, fahami, kemudian kamu tulis jawapan bagi soalan pemahaman yang dikemukakan. Bagaimanakah cara untuk menjawab soalan pemahaman ini? Berdasarkan kepada keterangan yang telah cikgu beri, cikgu mahu kamu ulang semula frasa selepas partikel kah ini, kamu salin. Contohnya untuk soalan yang pertama, di manakah Cikgu Hanita berbual-bual dengan Kaising? Untuk melengkapkan jawapan ini, cikgu mahu kamu salin dari frasa Cikgu Hanita berbual-bual dengan Kaising, salin di atas garisan kosong ini, salin di sini. Kemudian kamu lengkapkanlah jawapan ini dengan mencari maklumat berkenaan dalam teks atau petikan. Cikgu harap kamu boleh menemui petikan jawapan daripada soalan ini dalam petikan ini. Begitu juga dengan soalan yang kedua, apakah yang akan berlaku sekiranya Kaising tidak bersarapan? Baik, sekiranya untuk soalan ini kamu boleh mulakan dari frasa sekiranya. Sekiranya Kaising tidak bersarapan, carilah jawapan dalam petikan. Selanjutnya untuk soalan yang ketiga, mengapakah Cikgu Hanita prihatin akan Kaising? Jawapan kamu boleh kamu mulai dengan frasa Cikgu Hanita prihatin akan Kaising kerana. Baik, apakah alasan yang menyebabkan Cikgu Hanita prihatin akan Kaising? Kamu cubalah lengkapkan jawapan dari soalan ini daripada pembacaan kamu mengenai petikan muka surat 60. Begitu juga selanjutnya untuk soalan yang keempat. Apakah yang akan berlaku kepada Kaising sekiranya Cikgu Hanita tidak mengambil berat terhadap Kaising? Baik, kamu boleh mulai jawapan kamu dengan menyalin frasa sekiranya Cikgu Hanita tidak mengambil berat terhadap Kaising, apakah yang akan berlaku? Dan akhir sekali untuk soalan yang kelima, bagaimanakah Kaising menghargai nasihat Cikgu Hanita? Mulailah jawapan kamu dengan Kaising menghargai nasihat Cikgu Hanita dengan cara rujuk kepada petikan ini atau muka surat 60 untuk mendapatkan jawapan bagi kesemua soalan dari soalan 1 hingga ke soalan 5.
Baik, tugasan kamu sebagaimana yang telah cikgu nyatakan, cikgu mahu kamu lakukan aktiviti 3 pada halaman atau muka surat 61. Cukup setakat ini dulu untuk slot hari ini. Sekian, terima kasih.